Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 12 Oktober bersama saya, Kemilia Nur Azlan. Ucapan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi baru-baru ini dikritik selepas dia membayangkan pemimpin BN bakal diheret ke mahkamah jika BN tewas dalam PRU. Bercakap pada Perhimpunan Agung MIC Isnin lalu, Zahid berkata ini hanya boleh dielakkan jika BN mempunyai kemenangan dominan pada PRU 15. Bukan saya sahaja kena charge. Tomat, you are in the waiting list. Tan Sri Vicky, don't laugh. You are also included. What more, Dato' Sri Saravanan? Kasya, they won't forget you. You'll be charged as well. Hisham, you don't smile. Bagi mengelakkan ini, kita wajib menang dengan dominan di dalam pilihan raya umum ke-15 ini, saudara-saudari. Dalam pada itu, veteran DAP Lim Kit Siang menyifatkan ucapan Zahid sebagai pengakuan terus terang bahawa kepimpinan UMNO mahu PRU segera diadakan bagi menyelamatkan kluster mahkamah termasuk membebaskan Najib Razak. Ucapan Zahid itu juga mendapat kritikan daripada penyandang Parlimen Klang Charles Santiago yang menuduh Zahid memaksa pilihan raya segera untuk membersihkan reputasinya sendiri. Sementara itu, Presiden MIC S.A. Vigneswaran mendakwa pembangkang memutarbelitkan ucapan Zahid di Perhimpunan Agung parti itu baru-baru ini. Menurutnya, ia bukan pengakuan bahawa BN mahu menyelamatkan kluster mahkamah, sebaliknya merujuk kepada politik balas dendam oleh PH. Bercakap kepada Malaysia Kini, dia mendakwa pembangkang memutarbelit perkara itu bagi menggambarkan pemimpin BN sebagai jahat dan mengamalkan rasuah. Terdahulu klip sedutan ucapan Zahid di Perhimpunan Agung Tahunan MIC pada Isnin lalu tular di media sosial. Zahid mendakwa kepimpinan BN, antaranya Vignes dan Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan akan berdepan perbicaraan jenayah di mahkamah jika tewas lagi dalam pilihan raya umum. Bekas Menteri Dalam Negeri itu sebelum ini diperintah membela diri terhadap 47 pertuduhan pecah amanah jenayah, rasuah dan pengubahan wang haram berkaitan dengan dana milik Yayasan Akal Budi. Sementara itu, Vigneswaran mendakwa pembangkang sering mengambil kenyataan-kenyataan pemimpin BN di luar konteks sebagai publicity murahan bagi mengelirukan pengundi. Kita ke perkembangan berikutnya. Pengerusi PN Muhyiddin Yassin berkata Ismail Sabri Yaakob tidak seharusnya menyalahkan pihak lain atas pembubaran Parlimen. Beliau merujuk kenyataan Ismail bahawa tindakan 12 Menteri PN mengutus surat kepada Agong telah membawa kepada pembubaran Parlimen. Menyifatkan kenyataan itu sebagai tidak bertanggungjawab, Muhyiddin berkata tindakan Menteri PN itu hanya untuk menjaga kebajikan rakyat. Ini juga katanya berikutan tiada perbincangan mendalam di peringkat Kabinet berkenaan pembubaran Parlimen. Sinar Harian melaporkan Presiden Bersatu itu sebagai berkata, Ismail sebaliknya harus menyalahkan diri sendiri kerana telah mencadangkan pembubaran Parlimen. Ismail semalam berkata, tindakan Menteri PN yang mengutus surat kepada Agong itu telah mencetuskan suasana tidak harmoni dalam kerajaan serta membelakangkan institusi Perdana Menteri. Dia turut membangkitkan kenyataan Muhyiddin sebelum ini yang mengisytiharkan Barisan Nasional sebagai musuh utama Perikatan Nasional yang telah mengundang bibit perpecahan. Sementara itu, Muhyiddin sekali lagi membangkitkan janji antara PN dengan Perdana Menteri bahawa tarikh PRU perlu dirunding terlebih dahulu dengan gabungan itu. Sementara itu, Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin hari ini mempertahankan tindakan 12 Menteri Gabungan itu menghantar surat kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang Mak Dalam Menteri pun selalu mengatakan he's a party man. I respect cara dia menjawab. As a party man, he has to listen to the party, to his president. Saya pun as a party man, I have to listen to party punya kehendak. If the party said it is tidak sesuai sekarang, saya pun ikut sama tidak sesuai. Sama juga dia.
Kalau Presiden dia kata nak ada pilihan raya sekarang, I think he also has to follow. Mengulas lanjut, Menteri Dalam Negeri itu berkata adalah menjadi perkara biasa bagi mana-mana wakil parti untuk menghantar surat kepada sesiapa sahaja. Dalam masa sama, penyandang kerusi Parlimen Larut itu berkata, walaupun berbeza dari segi pendirian parti, mereka masih berkawan sebagai satu jemaah kabinet. Tak ada apa. Kita masih lagi membincangkan perkara yang perlu dibincangkan dalam kabinet. I think we are all friends. Kita dah matured enough to understand our position masing-masing. Penyandang Ahli Parlimen Klang, Charles Santiago, telah memfailkan saman pemula bagi menghalang PRU diadakan. Saman yang difailkan semalam menamakan Perdana Menteri sementara Ismail Sabri Yaakob, Kerajaan Malaysia dan SPR sebagai responden. Berdasarkan salinan saman pemula yang difailkan, Charles menuntut satu deklarasi bahawa kuasa yang terletak pada Yang di-Pertuan Agong mengikut perkara 55/2 Perlembagaan Persekutuan hanya boleh dilaksanakan mengikut perkara 40/1 dan -1A. Charles juga menuntut satu deklarasi bahawa permintaan Perdana Menteri kepada Agong pada 9 Oktober 2022 untuk pembubaran Parlimen adalah menyalahi perkara 40/1 dan -1A Perlembagaan Persekutuan. Ini kerana permintaan itu tidak dibuat berdasarkan nasihat atau berdasarkan kuasa am Jemaah Menteri dan oleh itu terbatal dan tidak sah. Justru Charles menuntut satu deklarasi bahawa SPR tidak mempunyai asas undang-undang untuk mengambil apa-apa langkah mengadakan PRU. Berdasarkan afidavitnya, Charles berkata dia percaya bahawa permintaan untuk PRU ke-15 dilaksanakan ketika ini tidak mungkin dilakukan untuk kepentingan negara memandangkan bencana banjir yang bakal berlaku. Berita seterusnya, PAS sama sekali tidak akan bersekongkol dengan pihak yang bertegas agar Parlimen dibubarkan bagi membolehkan PRU 15 diadakan. Menteri Besar Terengganu, Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, sehubungan itu DUN di bawah pentadbirannya tidak akan dibubarkan dalam masa terdekat. Kita yang tidak menggalakkan dan kita memberi komen kepada pihak yang mendesak supaya diadakan pilihan raya. Maka tentulah agak janggal kalau kita yang desak, kita pun turut sama masuk sebakul dengan yang kita desak itu. Samsuri berkata demikian ketika mengulas sama ada pilihan raya negeri perlu dijalankan serentak bagi mengelakkan pembaziran kos. PAS sebelum ini memutuskan 3 negerinya iaitu Kelantan, Kedah dan Terengganu tidak akan membubarkan DUN dalam masa terdekat. Mengulas lanjut, Samsuri berkata UMNO dan BN adalah pihak yang bertanggungjawab dalam mengheret rakyat dalam situasi politik semasa hari ini. Siapa yang mula-mula nak buat pilihan raya dan keadaan menyusahkan rakyat yang mana mereka tahu bahawa negeri-negeri tidak berhajat untuk mengadakan pilihan raya dan telah dimaklumkan kepada mereka bahawa tidak ada hajat dari negeri-negeri ini termasuk negeri-negeri daripada PH. Jadi bila diberitahu tidak ada hujah yang kuat untuk ada pilihan raya tapi mereka nak buat juga. Jadi mereka lah sebenarnya yang mengheret rakyat kerana memenuhi kehendak peribadi beberapa orang pemimpin mereka yang ada agenda peribadi, bukan agenda rakyat, bukan agenda negara. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.